Kenapa? Siapa tahu kenapa kita ada kena ada lightning protection? To avoid search. Ha, To avoid search. apa? Perlindungan daripada kilat ke? Untuk mencegah barang daripada rosak. Yalah, kenapa? Yalah, kenapa nak cegah barang daripada rosak? Mengelakkan avoid search. Sebab selalunya kilat tu dia punya arus dia tinggi, betul? Kilat tu arus dia atau voltage dia tinggi ke rendah? Hello? Kilat tu arus dia voltage arus dia tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, dia memang betul-betul tinggi lah. Jadi kalau barang kita punya barang rumah ni macam kipas, TV kan, komputer, laptop, kalau kena arus tinggi ni boleh bahayalah, menyebabkan dia short circuit. Okay? Jadi sebab tu kita perlukan protection. Okay, lightning protection ni dia sebenarnya dia macam mana? Dia kilat tu dia panggil ke dia tangkap? Macam contoh kita letak tiang penangkap kilat tu, adakah dia panggil kilat tu kat dia? Tak kata. Dia macam dia bagi satu jalan ataupun alternatif untuk kembali ke bumi. Dia bukan macam bila kilat tu bila tengok kita rumah kita hujan, bukan dia panggil kilat. Kilat datanglah kat rumah aku, datang kat tembaklah kat sini, bukan Kalau selalunya dia nama dia lightning arrestor kan. Lightning arrestor tu bukanlah maksud dia bekerja dia nak tangkap kilat kan, lightning arrestor. Lightning. Ni kita nampaklah. Okey. Kalau tengok sini tujuan dia lightning strike ni nampak. Dia tujuan dia protection dia adalah untuk menyediakan laluan lah. Okey. Laluan untuk kilat tu kalau dia kena pada bangunan, kita nak bawa dia ke bumi. Menyediakan laluan yang selamat lah. Lagi satu, dia kalau tengok kilat ni bukan macam kita tak nak bagi ada kilat. Nampak? Bukan tujuan dia kita tak nak bagi ada kilat dia cuma nak bila ada kilat tu kalau boleh dia nak isu kilat tu lalu tempat yang disediakan je. Janganlah dia pergi dekat tempat yang macam kita punya kabel ke, kita punya komputer, kita punya PC kan. Tak, untuk supaya mengelakkan kerosakan pada kita punya barangan. Ni contoh-contoh lah ni, walaupun gambar je kan. Dia cakap ni kena kilat ni, tak tahulah macam mana dia kena kilat lepas terbakar. Sebab kilat pun dia ada haba kan. Jadi kalau tembak pada barang yang macam kayu-kayu tu boleh terbakar lah. Tak boleh buat apa lah. Okay. Kalau ni ialah secara direct strike, kilat tu akan tembak secara terus ke bumbung. Iaitu kilat ni dia ada juga medan magnet. Tapi medan magnet ni tak adalah kesan yang tinggi sebab banyaknya barang kita dah apa, kita punya barang tu dah canggih lah, boleh tahan medan magnet. Kalau indirect strike, kalau direct dia betul-betul tembak ke kita punya rumah, kita punya bumbung apa semua. Kalau indirect maksudnya dia bukan daripada rumah kita. Kilat tu tembak daripada tempat yang jauh. Contoh dia tembak dekat wire ni. Contoh rumah kita 230 volt asal dia. 230 volt. Tapi sebab ada kilat tiba-tiba kita naik sampai tinggi lah. Lebih daripada 230. Mungkin 500 ke kan. Mungkin 1000 volt ke kan. Jadi perkara tu arus tu masuk kat rumah kita, tu yang bahaya tu. Sebab itulah kita rumah pun perlu ada protection. Macam MCB lah juga, MCB, RCB kan. Okey. Dan nak tengok standard dia, ni adalah dia punya nombor-nombor standard ni. Banyaklah. Boleh tengoklah kalau nak tahu lebih detail kan. Cuma kalau yang tengok yang ini ialah kalau tengok yang ini biasanya ini ialah international. Ialah international lah, tapi kalau dah masuk ni
dia telah di-Malaysiakan sikit. Dia ikut juga international tapi dia tukar sikit supaya jadikan dia Malaysia. Okay, jadi dalam MS IEC 62305 ni ada banyak part. Satu pasal general, principal, lepas tu risk management, physical pada structure ataupun nyawa, dan juga nombor 4 pada electrical electronic system. Kita akan tengok apa dalam tu ini semua dia punya belah standard tu. Okey, jadi kita akan tengok apa risiko-risiko tadi Yang ni ada risiko sini kan. Risiko apa damage pun ada, nanti kita akan tengok. Okey, kalau maksudnya lightning flash tu ni kita biasa tengoklah daripada awan dia pergi kat bumi. Okey, dia ke bawah. Okey. Yang kita namakan dia tu ialah sebagai yang kita nampak dia tu ke bawah tu dia sebagai downward flash. Okay. Dia ke bawah. Tapi ada juga, jangan lupa, dia ada juga yang ke atas. Biasanya kalau ke atas ni antara awan dengan awan lah. Jaranglah daripada pergi daripada bumi ke awan. Kan? Okey, kilat ni ada macam-macam jenis lah. Okey. Satu dia memang cepat. Jadi dia punya first stroke tu memang tinggi. Dia punya first kilat dia memang laju. Dia punya tu memang tinggi lah arus dia. Okey. Selalunya kurang daripada 2 milisecond. Less than 2 milisecond. Ya, ada juga yang macam dia panjang. Okey. Selalunya kalau kita tengok kat video atau kat mana YouTube ke apa kan, kita akan nampak ada kilat tu dia panjang, dia macam bersambung-sambung. Okey. Dia agak panjang lah, tapi selalunya tak adalah lama sangat pun. Mungkin dalam 1 second ataupun 2 second. Okey, kalau kita tengok tadi yang IEC 62305 62305 tadi, dia beritahu kan apa jenis damage. Dia cerita juga apa jenis damage yang biasanya kilat akan buat lah. Dia kategorikan jenis kerosakan pada bangunan disebabkan oleh kilat. Lalu kilat yang first kali kilat yang betul kena pada bangunan, structure. Yang nombor 2 menghampiri structure. Nombor 3 ni dia kilat, dia tembak pada servis line lah, macam contoh kabel kan, kabel elektrik ataupun kabel telefon. Nombor 4 ni menghampiri kabel servis. Inilah dari gambar-gambar dia. Okay. Kalau nombor 1 tadi, dia memang betul-betul kilat tu tembak pada bangunan rumah. Nombor 2 ni menghampiri rumah, tak kena kat rumah. Okey, nombor 4 ni kilat tembak pada wire elektrik ataupun wire telekom kan. Nombor 4 ni menghampiri servis. Okey, jadi dia beritahu sini adalah apa-apa damage yang berlaku. Contoh macam kalau macam S1 ni, nampak dia ada boleh menyebabkan saya punya mouse tak juga. Alamak, susah ni. Saya punya pen tak gerak.
Tadi okey je. Susah betul ni. Dah tak gerak, tak apalah. Nanti saya tunggu balik. Tak detect pula. Okey, jadi kerosakan dia boleh tengok kat sini lah. Di satu untuk apa kan, di satu menyebabkan injury pada manusia kan, haiwan ke kan. Di dua boleh menyebabkan kebakaran, explosion. Ada beritahu lah sini. Okey. Apa itu source S1, apa S2 kan, apa S3, S4. Lepas tu dia beritahu juga losses. Contoh tadi sebab kita dah ada macam contoh S1 menyebabkan kecederaan pada manusia atau bukan manusia lah, pada hidupan. Jadi salah satu dia boleh menyebabkan kehilangan nyawa. L1. Okey, dia dah kategorikan lah setiap ni. Okey. Ini pun samalah, ni semua dalam bentuk apa, chart je. Apa tu R1? Okey. R1, R2, R3. Okey. Kalau macam R1 pergi 1 tadi, pergi 1 ni lebih kepada macam kehilangan nyawa manusia. R2 ni lebih pada losses of public service. Ni kepada heritage, benda yang bersejarah. Ini kepada ekonomi lah. Okay. Dia beritahu lah. Nanti kita boleh kategorize lah. Macam contoh tadi, dekat sini, S1 kan, S1, D1, L1, ni kategori sebagai R1 kan. Sebab dia menyebabkan kehilangan nyawa kan. Dia cuba kategoriskan sajalah apa sebab nanti kalau mana-mana pun nak report, kalau kita nak buat report kan, contoh siapa-siapa kerja nanti kan, kalau jaga bahagian yang bahagian elektrik ataupun keselamatan untuk bangunan, mungkin akan guna standard ni, akan masuk dalam report lah, apa tu R1, R2, R3 kan. Okey, lightning protection ni ada banyak lah, dia banyak komponen, dia ada terminal dia. Terminal ni kalau bahasa kita yang paling simple, lightning arrestor lah. Lepas tu dia kena ada juga ada ground. Okey. Ground ni kita tengok dekat tadi dekat chapter 5 kenapa kita kena ada grounding. Lepas tu kena ada sambungan lah, sambungan antara lightning arrestor dan juga grounding. Kalau kita jumpa yang nama-nama ini, nama-nama ni bukanlah sebenarnya apa, tujuan dia untuk tangkap kilat. Okey. Bukanlah sebenarnya ini bukan. Kalau kita jumpa benda-benda macam ni kan, ni sebenarnya bukanlah. Ini bukan Okey. Ini ialah dia punya apa tu prinsipal lah. Okey, biasanya kalau boleh penangkap kilat kita itu, kita punya protection tu, kalau boleh dia boleh menangkap kilat, kalau boleh dia akan attract kilat tu dekatkan kita punya lightning arrestor. Lagi satu, kita pastikan kita punya apa connection tu daripada penangkap kilat sampai lepas tu dia punya connection dan juga earding boleh bawa kilat arus yang cukup. Dan juga boleh bagi mengalihkan arus kilat tadi ke bumi. Kalau nak bagi ke bumi ni macam biasalah, dia mesti bergantung pada standard lah. Sama ada 5 ohm ke bawah lah. 5 ohm dia bergantung pada jenis infrastruktur yang kita guna. Contoh kalau kita tengok macam menara TMB tu. Okay, kalau kita tengok menara TMB ni kan. Okay, kalau untuk voltage 132 kV, okay, dia punya earding dia, okay, mesti bawah
10 ohm. Okey. Kalau kita punya menara TMB ni 275 ataupun 500 kV, dia punya earthing dia mesti bawah 5 ohm. Okey. Sebab tu saya kata tadi dia bergantung kepada infrastruktur. Macam rumah, saya tak ingat, saya tak pasti rumah tu berapa, bawah 5 ohm saya tak silap. Rumah mesti bawah 5. Okey, jadi design linear arrestor ni dia ada macam-macam jenis lah. Kita boleh pakai cara method apa yang kita nak. Dia ada walling spear, dia ada mesh, ada width kan. Dia ada pakai, ada lagi lah yang cone. Okey, setiap tu dia ada classes dia. Dari kelas 1, 2, 3 dan 4. Nanti kita akan tengok apa kelas ni Nanti kita akan tengok apa kelas ni. Kita akan tengoklah dengan detail lagi. Okey, berdasarkan NFPA ni, okey, kita punya connection tadi tu, metal parts tadi. Contoh macam kita ada dekat rumah ni. Rumah kan, kita ada rumah, lepas tu kita ada linear arrestor. Lepas tu kita ada grounding. Okey, yang ada penyambung dia tu mestilah besar, mesti besar 4.8 mm. Kalau boleh lagi besar lagi okey lah. Sebab dia boleh bawa arus yang lagi banyak. Lagi satu, mesti sekurang-kurangnya ada minimum 2 laluan ke bumi kan. Sebab kita tak tahu kalau bangunan tu dah lama, mungkin satu lagi laluan tu dah rosak. Rupanya dia ada satu lagi backup. Okey, inilah biasanya lah. Okey. Biasanya inilah kita punya linear arrestor. Ini kita punya sambungan kan, sambungan. Okey, lepas tu baru ke bumi kan. Bumi lah. Okey. Okey. Sekarang ni kita contoh kita punya rumah ni, contohlah bangunan lain pun, dia punya earthing share tak dengan linear arrestor. Contoh kita ada PC kat sini, kan kita ada komputer. Komputer tu sama dekat plug dia. Dekat plug ni pun ada earthing kan, betul? Hello? Betul. Okay. Earthing ni sama mana? Ground. Lah gaun yang mana? Gaun yang sama ke gaun yang lain? Sama. Okey, gaun yang sama nampak Okey, nampak gaun yang sama Okey, contoh kita punya ni bangunan dah lama kan. Kita punya earthing mesti dah lebih 10 ohm. Okey. Bila kilat tu dia tembak dekat linear arrestor, nampak tak? Okey, kilat tu akan lalu. Okey. Dia nak pergi kat bumi. Tak boleh, betul? Betul tak? Betul. Okey, jadi bila tak boleh nak pergi kat bumi, dia akan pergi ke kita punya Device. device. Itu device kita boleh rosak. Nampak? Okey, faham tak? Faham. Macam mana pentingnya earthing tu. Okey, sebab tu kalau kita tengok biasanya kalau barang-barang ni bahayalah kalau earthing kita dah lama kan. Okey, ini dia punya size lah. Ni ada air terminal kan. Air terminal ni ada macam-macam size. Ada yang less than 10 inch. Kan macam-macam lah. Ni kalau tengok ni design ni macam-macam dah pun. Dah tak boleh kata sebab banyak sekarang teknologi dah baru kan. Tapi ni cuma contoh je lah. Okay. Okey, air termination ataupun linear arrestor tadi. Okey, ada dalam bentuk rod, ada dalam bentuk wire, ada dalam bentuk mesh conductor.
Okey, dia macam-macam jenis lah. Yang kita tengok yang tadi tu, yang penangkap kilat tadi tu. Jadi kita bila kita nak letak kita punya liner arrestor tu, adakah kita boleh main letak mana-mana je? Tentu kita letak dekat sudut je. Betul ada bangunan ni. Ada bangunan. Kan, kita letak kat sudut je. Boleh ke? Tak apa, kita letak satu je. Cukup. Ada bangunan ni. Letak satu je. Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh. Tapi kalau kita dah kira betul-betul Okay, dia nak kira tu, dia ada 3 method lah. Satu, dia pakai rolling spear method. Okay, rolling spear ni yang paling bagus dapat ni. Suitable for all cases. Okay. Okay, kalau macam protection ni, dia bergantung pada bangunan tu lah. Dia bergantung pada shape bangunan tu. Kan? Shape bangunan tu. Kalau macam mesh ni, kalau kita nak banyak surface yang apa? Banyak surface yang plain lah, banyak face yang mendatar. Tapi kalau nak pakai senang, pakai semua rolling spear method. Okay, spear method ni okey lah. Okay, kita nak pasang berapa banyak, kita nak pasang kat mana, kan? Okay, kita akan tengok apa tu rolling spear. Macam ni lah rolling spear tu. Okay, kita pasanglah kita punya terminal kat sini kan. Okay, ni dia pasang terminal jenis lain lah. Ni dia pasang jenis yang memang melekat kat bangunan. Okay, dia punya protection tu bukan yang dalam bulatan ni. Okay, saya ulang dia punya protection tu bukan dalam bulatan tu. Dia bawah bulatan tu dia punya protection. Inilah dia punya protection. Okay, boleh? Boleh kata. Okay, sekejap saya kalau ikutkan, okay, tempat yang diprotected hanyalah sini je. Kalau contoh bangunan tu kan, kat sini dia diprotected. Kilat tu boleh tangkap kat sini. Okay, dia boleh tangkap kat sini. Kalau bangunan tu kilat tu tembak tepi bangunan, yang hijau ni selamat. Okay, yang hijau ni selamat. Ini pun selamat. Okay, yang ni pun selamat. Yang bukan di tanah hijau tu tak selamat. Okay, maksudnya dia terdedah kepada kilat. Okay, boleh? Boleh kata. Okay, yang ini yang jenis protection. Angle protection Kita tiang tu memang dia design, okay. Jadi dia punya protection angle tu yang bawah ni. Okay. Yang tadi tu luar daripada bulatan. Yang ini protection angle ni yang kat bawah ni. Okay. Dia ada angle dia lah. Dia ada angle dia. Okay, angle ni bergantung pada size tadi tu. Apa ni, jenis LPS tadi. Ini ialah jenis apa? Yang mesh. Okay. Dia memang design dalam bentuk mesh lah. Ni untuk ding, tak ada apa. Okay. Okay, kan kita tengok tadi ada macam-macam ni kan. Okay, mesh ni senang lah. Mesh ni paling simple lah. Kalau bangunan tu banyak mendatar, kita sambung je. Sambung je semua tu kan. Sambung je kan. Sambung lah. Macam mana nak sambung kan. Mesh. Okay. Okay. Kita tengok tadi kan saya dah beritahu LPS ada macam-macam kan. Ada 1, 2, 3, 4. Betul. Okay. Kalau satu, dia punya, kalau kita guna jenis radius, rolling spear, dia punya protection dia dalam 20 meter saja. Okay. Kalau mesh 5 kali 5 meter. Dia akan protect 5, contoh kita ada bangunan kan.
Kalau kita pasang mesh, dia akan protect 5x5, dan 5x5 je lah. Kalau nak kena pasang lagi banyak lah. Okay, kena pasang banyak lah jadi dia. 5x5. Okay, dia bergantung pada saiz jenis kita pilih tu. Kalau angle, tu kat sini. Ini angle. Okay. Contoh kita pasang dia tinggi berapa tinggi kan. Kita pasang tiang tu berapa tinggi. Kita pasang contoh, kita pasang tiang line advance tadi. Okay, ini kan kita pasang tinggi dia kan. Dia punya H ni. Okay, betul-betul tinggi. Kan, kalau pasang 20 meter. Kan. Jadi kita punya angle tu protection ialah dalam 22. Okay, ada siapa tak faham, ada siapa lost? Hello? Ada siapa lost ke, siapa tak faham? Sekali faham je. Yalah, sebab banyak kota je lagi. Okay, sekarang kita tengok Okay, ni. Okay, ni ayat dia lah, ayat je sama je. Okay, contoh dia, polysphere tadi tu, kan ada bulatan tadi kan? Kan ada bulatan besar tadi kan? Bulatan besar tadi. Okay. Nampak tak? Kawasan yang dia pasang lining axle kat sini. Okay, dia pasang LA kat sini. Okay. Jadi dia punya protection dia ialah dia pakai jenis 3. Jenis 3 LPS 3. Kan? Sebab dia 45 meter. Jadi dia boleh cover bangunan tu, nampak? Yang kawasan berlorek ni lah dia punya protection dia. Okay. Kalau kilat tu berada di mana-mana tempat lain, tu tidak akan di-protect. Contoh kalau kilat tu tembak kat sini, tak ada lah. Okay, kena pasang lagi, kena pasang yang lain. Macam ni lah dia, nampak tak? Dia punya design tu. Okay. Boleh? Nampak tak? Dia punya protection tu bukan dalam bulatan tu ya. Dia punya protection ialah luar pada bulatan tu. Jadi inilah rumus-rumus dia lah. Okay. Macam contoh, okay. X ni apa? Y ni apa? X ni ialah kita nak tahu dekat mana dalam bulatan ni, kan? Nak tahu titik, kalau contoh titik ni apa, berapa titik X ni kan? Kita guna rumus ni. Ini ialah X dan Y ni ialah untuk yang dalam bulatan saja. Okay? X, Y. Okay? Contoh kita ada bangunan kat sini. Kan? Bangunan tu. Kita ada jarak dia, tinggi dia. Kita nak tahu bangunan ni diprotect ke tak, kita kena kira dulu. X ni, dia punya Y ni cukup tinggi tak? Y ni tinggi tak Y dia? Okay. Kalau Y ni tinggi daripada bangunan ni, maksudnya dia okey lah. Kan? Contoh macam ni kan. Bila kita kira, kita dapat Y kat sini. Okay, kita guna rumus tadi ni. Bila kita kira, kita dapat Y kat sini. Bangunan tu rendah lagi daripada situ. Bangunan tu rendah daripada nilai Y. Jadi, ini ialah bangunan tu dilindungi. Okay, LM ini ialah jarak dia. Okay, LM ini ialah jarak daripada linear arrestor tu, okay, sampai ke titik X dia. Okay, X ni. Ni sama, nampak? Ni sama dengan Y tadi. Samalah.
Okay. Contoh bila kita tengok bangunan tu macam ni kan, nampak tak? Bila kita kira kan, bila kita kira tengok, bangunan tu sebenarnya kawasan yang saya lorek ni, saya hijaukan ni ialah kawasan yang tidak dilindungi, nampak? Tidak di protected. Okay, jadi membahayalah. Jadi salah satu cara dia nak bagi dia protected, kita tinggikan linear arrestor ni. Nampak? Bila tinggikan, nampak tak? E tadi tu naik, nampak tak? E yang sebelum ni rendah, kan? E sebelum ni memang dapat kat sini. Nampak? Dapat kat sini. Bila kita naikkan, E tu tinggi. Nampak? Dia lagi dah berbeza dia punya dengan tadi tu. Dengan bangunan tu. Lagi tinggi daripada bangunan. Jadi, bangunan ni dilindungi. Okey. Jadi sebab benda ni dia nak kena tengok, kena cuba latihan lah. Okey. Sekarang ni boleh tengok nota ni. Okey. Boleh tengok nota ni. Okey. Okey, cuba buat yang ni. Cuba buat yang example ni. Okey, saya bagi dalam 10 minit untuk cuba cari sama ada bangunan ni macam mana kita nak design. Kalau boleh guna minimum lah. Okey. Boleh minimum number of linear arrestor. Okey. Berapa banyak linear arrestor saya perlu pasang pada bangunan A dan juga bangunan B. Tak pun, adakah saya perlu pasang pada bangunan A je? B tak payah pasang. Okey. Boleh? Hello? Okey doktor. Cuba saya nota saya share tadi kan? Ada. Okey, cuba dulu Nanti kan kita tengok. Okey, saya bagi dalam 10 minit 10.55 saya nak saya nak tengok 10.55.
Okay, kalau kelas 3 tadi dia punya dalam kaki berapa? Kelas 3 berapa dia punya tu? 45 meter tu. 45 meter doktor. Dalam kaki berapa? Dapat dalam 150 kan? Okay, betul tak? 147 lah. 147.64. 150, okay? Okay, kalau nanti kalau dalam soalan, kalau dia bagi feet, kena guna feet lah. Kalau guna meter, okay?
Okey. Macam mana? Boleh ya? Hello? Hello? Boleh ke tak boleh? Berapa boleh sih? Tak apa boleh? Oh, tak apalah. Sekejap Alamak, mana aku punya je. Saya buka saya punya drawing ni. Nanti. Saya punya whiteboard jap. Tadi dah buka dah. Okay, saya buka saya punya whiteboard. Hello, berapa tinggi bangunan A? 40 Ha? 40 kaki. 40 40 feet. Okey. Sekarang mula kita kena cari LM dulu lah. Okey. Cari LM dia. Okey. Sekarang ni kita install kat sini. Okey, biasa kita install kat tepi lah selalunya. Kat sini, okey. Nanti kita cari kat sini. Okey, LM. Okey. Apa rumus LM? Apa pula? Rumus LM LM sama dengan square root kurungan 2 kurungan H1 tambah H2 darab dengan RSC tolak dengan kurungan H1 tambah H2 tutup kurungan kuasa 2. Okey, betul. Okey. Banyak-banyak sangat nombor dia. Okey. Jadi, ni. Okey. Okey. LM kan? Okey, kita punya LPS tu berapa kaki protection dia? 150 betul? 140. Ya, 150 kan? Ya betul. Alamak. Okey. Jadi LM sama dengan 2 2 apa tadi? H1 plus H2. H1 plus H2. Itu kalau RSC kan. So H1 tambah H2 Ya, kuasa 2. Plus 2. Okey. Okey, soalnya 2. Satu kita punya bangunan tadi berapa? Bangunan kita pakai contoh bangunan 40 kaki kan? Ya. Okey, kita punya tinggi itu nak pakai berapa ni?
Tinggi LA kata 5 lah Kita pakai 5. LA kita 5 Tinggi LA kita 5. Boleh? Boleh dah. Okay. Ini 150. Tolak 40 tambah 5 kuasa 2. Okay, dapat apa? Betul. Bukan ke H2 tu tinggi bangunan ke? Bangunan satu lagi. Ha? H2 tu bukan nilai bangunan satu lagi ke? Bangunan B. Kan. Saya dapat 107.12. Kalau tengok rumus tadi pakai tukar bangunan satu lagi. Kita tengok betul-betul rumus tu. Kita tengok rumus. Tengok rumus dekat kita punya page slide tu, dekat slide 36 tu. Betul. Kan tinggi ni kan. Atas tu. Tinggi Ah, LA kan betul. Ya. Jangan confuse rumus dengan soalan. Soalan tu memang guna bangunan H2. Boleh? Jangan confuse Boleh. LM ni saya dapat 107.12 kaki doktor. Sekejap, saya Kira semua nilai dalam ni semua dah kaki kan. Saya dapat 107 doktor. Ya, sekejap. 40, 45. 2 darab 45 darab 120. Tolak 45 kuasa 2. Dapat apa? Saya dapat 107 kaki. Okey. Maksudnya dia jarak sini sebanyak 100 100. Maksudnya jauh lah ni. Memang betul-betul jauh lah kalau ikutkan. Memang selalunya kalau macam tu dia protected lah selalunya sebab dia besar. Jadi kita nak tengok tinggi dia cukup tak? Tinggi dia. Tinggi tu cukup tak protect ni? Takutkan dia tak protect betul-betul. Jadi kita guna rumus Y. Buat yang baru ni susah. Y apa tadi? Y? Y apa? Y sama dengan? Ada negatif serak dekat depan square root tu Zah. Ikut negatif. Aduh. Dia tak boleh nak bentukkan kontur tak jadi. Lepas tu dapat dalam 45 kaki ke doktor? Kalau 45 kan? 45 45 kaki. 44.9999 betul? Betul doktor. Okey. Jadi kalau kita tengok kat situ, Y tu lagi tinggi betul? Alamak. Nampak Y tu lagi tinggi kan? Nampak tak? Kita dapat Y tu lagi tinggi. Ya doktor. Y tu lagi tinggi kan? Y tu lagi tinggi betul. Jadi bangunan tu telah dilindungi. Okey, nampak tak? Y tu lagi tinggi daripada 40 kaki kan? Betul tak?
Boleh? Boleh. Okey. Lepas tu lagi tinggi. Jadi bangunan tu sebelah sini dia dilindungi kan? Okey, sekejap ada slide tak habis tu. Kalau tengok slide yang sebelum selepas ni, sekejap, kalau tengok slide yang selepas ni, okey, kalau bangun dia ada pakai dua lightning arrestor, nampak ada dua kan? Ada dua lightning arrestor, okey. Dia punya rumus dia, dia pakai yang ni. Okey. Kalau ada dua lightning arrestor. Okey, sekarang kita tengok tadi tu dia dah protect tepi bangunan, betul? Okey, tapi atas bangunan macam mana? Kan? Jadi kita tengok dia. Contoh kalau kita pasang dua tu, kan? Kita pasang dua LA tu, kita guna rumus bawah ni. Tengok dia punya lebar dia tu besar ataupun kecil. Kalau lebar dia besar daripada bangunan, maksudnya dia bangunan tu dilindungi lah. Okey. Guna rumus LM ni. Okey. Boleh ke? Boleh Doktor. Sekejap tengok tadi slide tadi. Okey. Okey, sekarang ni kita pasang dua. Okey, kita pasang dua kan. Pasang dua. Okey, kita nak cari atas ni pula. Betul? Okey. Ni contoh ni LM1 lah. Sekejap susah dah. Pen dia dah jadi susah. Dia dah buat jadi susah pen dia. Okey, sekarang kita cari LM2 M2 yang kat tengah tu. Okey, 2 darab 2 H1 RSC tolak H1 kuasa 2. Okey. 2 okey 2 H1 kita punya apa? Dalam ni, dalam nota ni H1 kita ialah dia punya tinggi apa? Tinggi protection tadi tu 5. Ini 150 tolak dengan H1 kita 5/2. Kita akan dapat dapat dalam 76. 76 kan. Okey, kita punya bangunan tadi berapa lebar dia? Ada beritahu tak? Tak ada beritahu. Tapi kalau contohlah, contoh kalau bangunan tu kita dapat bangunan tu ialah 40 kaki, cukup lah. Okey? Boleh? Contohlah, contoh dalam mana ni aku nak. Okey, contoh lebar tadi tu, lebar dia ialah contoh dalam soalan saya lupa letak pula. Contoh lebar ini ialah 50. Okey. Cukup lah. Okey. Sebab dia boleh cover sampai 76 kaki. Boleh? Okey. Boleh tak? Boleh.
Okey, sekarang ni kita apa dia? Okey, sekarang ni kita satu masalah kat bangunan B ni. Okey. Bangunan B ni kan, betul. Cukup tak dengan hanya sebelah ni je untuk cover semua ni? Kan? Cukup ke tak cukup? Takut dia macam ni. Takut dia macam ni. Dia jadi yang satu ke ataupun dia jadi yang dua? Kan? Kita tak tahu kan? Okey. Boleh? Hello? Hello? Boleh ke? Boleh Doktor. Okey, sekarang ni kita nak cari dia punya sebelah tu. Okey. Jadi kita guna Y lah. Kita guna Y. Okey, kita tengok pada jarak sini yang kita nak tadi. Okey. Kita ambil X yang sini. Kita kena guna X yang sini lah. Okey. Sini tadi kita dapat apa? Berapa sini? Sini kita dapat apa sini? Hello? 107 kan? Berapa? 107.1214. 117 kan? 107 kan? 117 ke 107 tadi? 107. 107. 107 Doktor. 107 Doktor. Point 12. 12. 12 kan? Okey. Okey, lepas tu jarak ni berapa? Ni. B bangunan dia B25 betul? Ya. Okey. Jadi Y dia guna RSC tolak kuasa 2 tolak X kuasa 2 kan? Ini rumus tadi je. Okey. 150 kuasa 2 tolak 107.12 tolak dengan 25 kuasa 2 tambah 120. Okey. Sebab kita nak tahu jarak X tu yang kita tolak tu. Nampak tak? Kita nak tahu jarak X. Okey. Jarak X daripada sini. Daripada titik A ni nak tahu ke titik X ni berapa? Tu yang kita tolak tu. Okey. Dia buat apa? Poin 24 kan? Dapat 24 betul. 24.47. Okey. Y kita dapat 24.47. Agak-agak bangunan kita dilindungi tak? Dilindungi lagi tak Doktor? Tak. Tengok betul-betul. Tengok soalan. Okey. Berapa H2? Berapa H2? 35. Berapa soalan tadi? 35. H2 35 35. Bangunan tu 35. Nampak tak? Bangunan tu 35. Bangunan tu 35. Yang kita dapat titik tu kat sini. Nampak tak? Daripada X tadi tu, nampak? Daripada X tadi tu, kita dapat tinggi tu kat sini. Tinggi bulat. Sebab dia tengok bulatan tadi. Bulatan tadi tu, nampak? Dia dapat kat sini. 24.47.
Jadi bangunan tu dilindungi ke tak dilindungi? Tak. Taklah. Kalau tak nak kena buat macam mana? Bila kita dah buat macam ni kan, kita dapat, nanti kita kena buat rumusan lah. Kita tulis LA nombor 2 tidak dapat LA pada nombor 2 tak dapat melindungi bangunan B. Tulislah tak dapat melindungi bangunan B. Okey. Sebenarnya semua tempat ni kena tulis lah. Kena tulislah semua ni. Ini pun kena tulis kan, tulis rumusan. Contoh kalau Y tadi tu, kita ceritalah arrestor yang satu tadi tu, arrestor 1 dengan 2 dapat melindungi bangunan pada arrestor 1 dan 2 dapat melindungi bangunan kiri dan kanan. Okey. Lepas tu yang kira ni, arrestor 1 dengan 2 dapat melindungi bangunan atas, bangunan A. Kena cerita boleh? Kena tulislah, kena buat rumusan. Jangan tinggal je. Boleh? Hello? Boleh Doktor. Okey. Kalau kita tengok tadi tu, yang untuk bangunan B, kena cerita. Okey, kalau tengok sini, bangunan tu lagi tinggi daripada kawasan yang diprotected. Okey. Kita dapat 24. Jadi bangunan B tak dapat dilindungi daripada dengan menggunakan lining arrestor yang 2. Oleh itu kena tambah satu lagi arrestor pada bangunan B. Okey, jadi kira-kira lah dekat bangunan B kan, dekat bangunan B nanti ni bangunan apa ni? Ni yang 1 2. Okey, nanti kena kira tambah tu kat sini 3. Kira lah macam biasa tadi. Kira dia punya LA tadi tu, LM. Boleh? LM untuk 3 pula. Okey, LM kat tepi ni. Okey. Boleh? Okey Doktor. Boleh. Okey, kalau dia dapat okey, mula cari LM. Lepas tu cari Y dia pula. Y apa? Y3 pula. Okey? Mula cari LM dia, lepas tu cari Y dia, Y3 kan. Kalau dia boleh protected, selamatlah kerja bangunan A dan juga B. Okey, faham? Ada siapa tak faham? Siapa lost? Doktor, untuk Y3 tu nanti dia duduk antara 2 dan 3 tu ke macam mana Doktor? Macam mana? Kalau yang Y3 tu nanti dia duduk kat 2 dengan 3 tu ke dekat tu je, kat LM3 tu je? LM3 je. Okey. Dia ada sebenarnya ada rumus lain. Nak tengok kat sini ada juga. Tu nanti kita belajar lagi. Yang kat sini. Okey, sekarang ni kita tengok kat sini. Sini, sekejap aku lukis baru lah. Ni macam serabut dah ni. Serabut lah. Dia kalau lukis ni memang dia elok sebenarnya kalau kat kelas. Senang nak padam, nak apa semua kan. Ni kalau whiteboard ni pening sikit. Whiteboard komputer ni jam sikit lah. Okay, jadi nampak tak? Yang ni belah sini. Ni protect belah sini. Kan? Yang ni belah sini. Nampak? Nampak tak? Yang ni telah diprotected belah sini. Tu kan kita kira tadi kan? Ya. Nanti yang B nanti kena kira lah ni. Sama macam apa? Sama macam kira yang nombor 1 tadi. Kan? Sini kan kita cari LM1 dengan Y kan? Betul? Y1 betul? Betul. Ni pun kena kira juga LM3 lah. LM3, Y1, Y3. Okey? Okey. Boleh? Dia ada satu lagi sebenarnya. Dia ada kat sini. Ni lain sikit. Nanti kita akan tengok. Ini kita kena tengok rumus. Dia ada rumus lain. Okey? Ni nanti kita akan tengok nantilah. Dia ada rumus lain. Nampak tak? Barulah kita punya bangunan tu betul-betul di-protected. Nampak? Boleh? Okey. Ada apa tanya? Ada apa loss? Siapa tak faham?
Rasa siapa lost ke? Tak faham. Tak ada? Okay, kelas pun dah 11.30. Kita berhenti setakat ni dulu. Nanti kalau ada apa tak faham boleh WhatsApp. Boleh tengok nota dulu kan. Kalau dapat tanya nanti boleh tanya pada kelas seterusnya. Okey, ada apa lagi nak tanya? Hello? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita tangguh kelas kita. Kita akan jumpa hari Rabu nanti Okey, tak sempat saya tengok tutorial sebab dekat 11.30 ni pun. Saya pada tadi cakap je penat kan. Lepas ni ada kelas lagi. Okey, kita akan jumpa nanti. Terima kasih dan juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, sir. Terima kasih, Doktor.